Okey, kita sambung kepada fasa yang kedua. Kita dah selesai fasa yang pertama. Awak dah dapat teknik dia. Okey, untuk fasa yang kedua ialah fasa reka bentuk. Okey, dalam fasa reka bentuk ni tadi cikgu dah terangkan apa yang awak kena ada ialah persudukut, flowchart, okey, flowchart, dan juga awak kena buat interface untuk sistem awak, okey. So, untuk fasa reka bentuk ni kita akan gunakan dua teknik, okey. Okey, yang pertama ialah teknik pengecaman corak, okey. Teknik pengecaman corak. Okey, ini teknik yang pertama yang mesti awak gunakan. Okey, dalam teknik pengecaman corak ni apa yang perlu awak buat ialah awak kena pasti pemboleh ubah yang akan digunakan dalam awak punya sistem ini. Okey. So, kalau kita nak mengira isi padu, okey, kita buat dulu. Okey. Yang pertama nak mengira isi padu tadi kan. Okey. Yang pertama mengira isi padu. Okey, so untuk mengira isi padu, apa pemboleh ubah yang mesti awak masukkan? Okey. Mengira isi padu, kalau kita nak kira kuboid isi padu tu, kita mesti ada panjang, kan? Panjang. Lepas tu kita mesti ada lebar dan juga tinggi. Okey. So awak kena ada nilai panjang, okey, nilai lebar dan juga nilai tinggi. Okey. Awak kena pasti pemboleh ubah. Okey. Okey, yang kedua tadi awak nak mengira luas. Okey. So yang kedua mengira isi padu. So awak kena create satu formula untuk mengira isi padu. Sorry ya. Okey. So formula untuk mengira isi padu. Okey, isi padu sama juga, apa formula dia? Ialah panjang darab lebar darab dengan tinggi. Okey. So yang kedua tadi awak kata nak mengira luas permukaan. Okey. So, pemboleh ubahnya adalah sama juga, panjang, nilai panjang. Okey, nilai panjang, nilai lebar dan juga nilai tinggi. Okey, formula dia mesti berbeza. Formula nak cari luas permukaan mesti berbeza dengan formula untuk cari isi padu. So, luas permukaan, okey, sama juga dua panjang darab dengan lebar tambah lebar darab dengan tinggi. Okey, tutup kurung tinggi, lepas tu tambah panjang darab tinggi. Okey. Nanti cikgu nak awak cek balik, betul tak formula cikgu ni? Ini formula untuk mengira luas permukaan kuboid. So, untuk teknik yang pertama, teknik pengecaman corak ni, awak kena nyatakan nyatakan pemboleh ubah yang awak nak gunakan dalam penyelesaian masalah awak, dan kena statekan formula untuk setiap sub masalah awak. Okey, bila awak dah ada ini, kita pergi kepada teknik yang kedua. Okey, teknik yang kedua yang cikgu nak gunakan dalam reka bentuk ini ialah teknik pengitlakan. Okey. So, teknik yang kedua ialah teknik pengitlakan. Okey. So, dalam teknik pengiklatan ni awak kena buat
Cikgu kata tadi mesti ada yang pertama ialah pusudukut. Okey, pusudukut. Okey, dan yang kedua awak mesti ada carta alik. Okey. Okey, yang ni cikgu tak tunjuklah. Okey. So awak buat pusudukut ni macam mana? Okey. Dia punya input, proses, output. Sama juga dengan flowchart. Flowchart ni berdasarkan kepada pusudukut awak. So awak buat macam mana? Okey. So kita selesai kepada sampai sehingga fasa yang kedua. Okey. Okey, cikgu save dulu yang ni. Kita pergi kepada fasa yang ketiga. Okey, kita pergi kepada fasa yang ketiga, iaitu fasa pengekodan. Okey. Fasa pengekodan cikgu kata berdasarkan kepada pusudukut dan carta alik yang kamu dah buat dekat fasa yang kedua tadi, kamu buat coding atau cara menggunakan Python. Okey. Untuk fasa pengekodan ni cikgu menggunakan tiga teknik. Yang pertama ialah teknik leraian. Okey. So cikgu cakap kat kamu tadi, kalau teknik leraian dia mesti guna peta apa tu? Peta pokok. Okey. So teknik leraian. Okey. Teknik leraian, awak mesti buat peta pokok. Okey. Sini ada shape. Kita ambil je lah shape kat sini. Tak payah fikir dah. Okey. 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 Cikgu bagi clue sikit untuk yang ni So untuk leraian dalam pengekodan, masalah besarnya ialah kita nak buat mengekod mengekod algoritma. Okey. Coding tadi tu kita panggil algoritma. Okey, algoritma. Okey, ini masalah kita. Okey. So dalam algoritma kita tu dalam algoritma kita, dalam kita punya coding tu, kita mesti ada input. Input ini ialah nilai pemboleh ubah yang dimasukkan oleh pengguna. Dan bila dah masuk, kita proses, computer proses, sistem proses. Lepas tu, yang ketiga, sistem paparkan output. So, kita ada tiga masalah kecil yang boleh dipecahkan. Okay? So, dekat sini tadi dua kan dalam teknik fasa 1 tu. So, sini kita ada dua yang boleh dipecahkan. Okay? Sorry, 3. Okay. So, awak buat 3 lah. Maksudnya yang pertama, input. Yang kedua, proses. Yang ketiga, output. Okay? So, awak tulis saja. Dekat sini. Okey. Input. Oh lah, tak apalah. Faham lah Input, proses dan juga output. Okey. Maksudnya setiap fasa tu dia ada masalah besar dia. So masalah besar tu awak guna teknik leraian kecilkan. So sekarang ni awak kena buat satu-satu. Buat input, buat proses, buat output. Okay? So teknik yang kedua yang mesti awak gunakan ialah teknik pengecaman corak. Okay? Teknik pengecaman corak. Okay, untuk teknik pengecaman corak ni, okay, macam juga yang fasa kedua tadi, awak kena tahu apa yang nak dimasukkan oleh pengguna. Okey. Lepas tu proses tu maksudnya sistem itu kira menggunakan menggunakan formula yang awak buat dalam fasa 2 tadi untuk mengira input yang dimasukkan oleh pengguna dan juga output. So untuk yang ni
awak buat dalam macam ni. Contoh cikgu bagi Okey, contoh cikgu bagi untuk teknik pengecaman corak, input dulu. Okey, input. Okey, input ni maksudnya awak kena buatlah pengguna masukkan nilai panjang, lebar dan tinggi. Okey. So, proses apa dia pula? Proses. Okey, proses apa? Buat proses apa? Mengira apa? Formula tadi. Lepas tu output apa? Output memaparkan apa? Macam tu. Okey. Kemudian teknik yang last sekali, bila dah siap proses input, teknik yang last sekali ialah teknik peniskalaan. Okey. Teknik peniskalaan. Okey. Teknik peniskalaan ni awak buat atur cara. Buat kod arahan macam tadi juga input. Okey, input. Okey, macam mana kod coding dia? Okey. Lepas tu output. Proses. Okey. Proses macam mana dia punya coding dia? Okey. Lepas tu output. Okey. Output macam mana dia punya coding dia? Coding Python yang awak belajar dalam form 2. Okey. So settle untuk fasa yang ketiga.